Bertemu kembali, kerajaan akan terus menggunakan saluran komunikasi termasuk agensi menarik pelabur untuk memastikan komunikasi tentang keberkesanan usaha melawan COVID-19 di negara ini. Ini yang disampaikan Menteri Komunikasi dan Multimedia Datuk Saifuddin Abdullah dalam temu bual bersama editor Ehsan Yahya sempena Hari Merdeka. Kita saksikan sedutan temu bual tersebut. Ya, pada lazimnya kita menggunakan jurnal ataupun media massa yang selalu kenyataan-kenyataan media dan juga menggunakan malawakil di seluruh negara. Namun apa yang menarik pada kali ini, ada liputan yang baik ya tentang perkembangan di Malaysia. Mesej yang kita nak sampaikan ialah bahawa masalah pandemik COVID-19 ini luar biasa. Ini memang satu dunia merasainya. Tetapi kaedah kita mengatasi COVID-19 itu juga luar biasa dari segi kejayaannya. Bagi sebuah negara kecil dan bukan negara yang terlalu terkenal dengan sistem kesihatan yang terbaik, tapi taklah sebaik Itali. Ya, atau negara-negara yang lain. Tetapi cara kita mengatasinya begitu baik sekali. Keduanya ialah bagaimana kita mengimbangkan soal life dan livelihood. Dan ini juga nampaknya sudah mula mendapat liputan, komentar yang baik bahawa daripada kita mula memberikan package stimulus, ya, sampailah sekarang penjana dan plan untuk masa depan itu begitu sistematik. Bukan dibuat mengikut naluri tak tentu pasal, tetapi ada persediaan dan ada perancangan yang baik. Jadi ini yang kita sudah mula war-warkan di peringkat antarabangsa. Dan juga Datuk, adakah sistem penyampaian yang kita buat di Malaysia ini berkesan, terutamanya di peringkat pelabur asing dan sebagainya, dia memahami secara penuh apa yang kita lakukan, keberkesanan itu bagaimana? Saya kira kesannya baik ya, dan mula menampakkan kejayaannya kerana saya katakan tadi liputan sudah mula menunjukkan yang positif. Namun kita kena pertingkatkan lagi. Cuma masalahnya memanglah kita tak boleh nak keluar, kita tak boleh nak jemput orang datang dan sebagainya. Di sinilah kita menggunakan semua agensi kita yang di luar negara, baik MIDA, baik Matrade, baik Invest KL dan kedutaan-kedutaan kita. Seterusnya, polisi yang lebih lestari perlu dilaksanakan segera dalam menangani permasalahan yang didepani kelompok kurang ataupun berpendapatan rendah di Bandar Kuala Lumpur. Pengarah urusan DM Analytics Malaysia Dr. Muhammad Abdul Khalid berkata antara perkara penting yang perlu diberi perhatian oleh kerajaan adalah berkenaan isu kesihatan mental dan perlindungan sosial. Social protection in Malaysia well, it's quite extensive, but unfortunately it protects only those in formal employment. Makcik kira are not protected. Many of those in ride sharing, for instance, gig economy are not protected. They are recommended to contribute, but not compulsory. The social protection on labour force must be strengthened. They need to be protected. When the crisis happen, they are protected, they have some breathing space. Jelasnya segala polisi yang akan dirangka dan dilaksanakan perlu holistik dalam memberi sokongan kepada kelompok masyarakat yang paling berisiko itu. Low income families, from the survey, from the research that we did, we know they are one of the most affected negatively from the crisis. Unemployment is an issue, income is much less. Access to health and education is a major challenge. And among this group, the most affected are single mothers and children, in particular children of these single mothers or female-headed households. They are the most vulnerable. Beliau berkata demikian ketika membentangkan Jabatan Kajian Laporan Families on the Edge seri Ogos 2020 di Ibu Negara pada Isnin. Golongan berpendapatan rendah, wanita dan kanak-kanak adalah individu yang paling terjejas akibat COVID-19. Itu antara rumusan laporan yang dikeluarkan Tabung Kanak-Kanak Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu UNICEF
dan Dana Populasi Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu UNFPA. Kajian di Kuala Lumpur itu melibatkan 500 ketua isi rumah serta temu bual melibatkan 30 responden yang majoritinya merupakan ibu yang menjadi ketua keluarga. Keluarga berpendapatan rendah di Kuala Lumpur terjejas teruk akibat krisis COVID-19. Sama ada mereka dibuang kerja, jam kerja dipotong, malah berdepan pelbagai cabaran dalam mendapatkan perkhidmatan sosial seperti kesihatan dan pendidikan di rumah. Keupayaan mereka mendepani krisis COVID-19 juga terhalang. Ia disebabkan simpanan yang kurang, iaitu mampu menampung hanya sebulan. Akses yang terhad kepada pelindungan sosial pekerjaan seperti KWSP dan SOKSO. Selain kewujudan individu berkeperluan khas dalam isi rumah seperti warga emas, orang kurang upaya dan pesakit kronik. Selain itu, wanita yang mengetuai isi rumah secara majoritinya merekodkan kadar pengangguran yang tinggi. Malah mereka juga antara kelompok yang terendah yang mendapat akses kepada pelindungan sosial. Kanak-kanak dalam isi keluarga ini juga berdepan kemerosotan kualiti makanan. Ia disebabkan perubahan pada pengambilan makanan, iaitu lebih banyak telur dan mi segera. Kualiti pendidikan turut terjejas. Ia ekoran kesukaran meneruskan pembelajaran di rumah. Bantuan Prihatin Nasional BPN menjadi antara usaha yang diakui mereka banyak membantu. Pada masa sama, mereka turut menyuarakan harapan supaya lebih banyak bantuan mampan dilaksana untuk mereka bangkit semula. Wanita dan kanak-kanak dalam isi rumah menunjukkan daya tahan luar biasa mendepani krisis ini. Mereka mengukuhkan jaringan bersama keluarga dan komuniti saling membantu pada ketika ini. Dan mi segera yang menjadi antara makanan utama dibeli oleh kelompok miskin bandar di Kuala Lumpur dilihat sebagai salah satu mekanisme dalam mendepani masalah kewangan. Menurut pakar ekonomi Dr. Madeline Burma, sebelum ini banyak kajian ekonomi melibatkan miskin bandar hanya tertumpu kepada perbelanjaan secara umum tanpa memperincikan jenis barangan keperluan yang diutamakan mereka. Jadi ini bila kita tengok diperincikan telur, mi segera, beras. Jadi benda ini bagi saya telah menunjukkan kepada kita satu ialah bagaimana ini yang kami kata dalam istilah ekonomi coping mechanism. Mekanisme bagaimana untuk menangani masalah. Sebab mi segera ni senang dibeli, mudah dimasak dan jadi isi rumah menggantikan perkara yang agak susah macam kalau tidak masak belauk dan sebagainya tu. Ada nasi dan sebagainya. Satu, kos yang lebih tinggi. Kedua, yang memerlukan masa. Dan yang ketiga, you perlu keluar untuk membelinya. Jadi zaman MCO ni kita dapati semua ini agak sukar dilakukan. Maka senang untuk mereka beli Maggi mee sekotak ke ataupun mi segera ni dan stokkan, telur juga boleh distokkan. Jadi akhirnya seolah-olah kita melihat ia adalah makanan seolah-olah macam yang disebut tadi makanan ruji untuk golongan berpendapatan rendah.